Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita anggap kalau bila cikgu bagi salam tu maknanya cikgu tengah rekod. Okey. Untuk menjaga untuk memberi peluang murid yang tak dapat masuk, kita belajar. Murid yang macam contoh tak ada internet, ada link line tak elok, cikgu rakam dan cikgu upload. Tunggu, video yang pertama cikgu belum upload lagi. Cikgu tengah proses untuk matematik dulu. Okey, baiklah. Hari ni, okey, yang lepas yang kita bincangkan kalau kita nak edarkan kertas, nak edarkan kertas kepada rakan-rakan, kalau kita ada 100 orang, ada 1000 orang, bagaimana kerja untuk mencepatkannya, meringkaskannya. Komputer perlu diberi arahan dengan ringkas. Tak boleh diberi arahan banyak-banyak kali. Kalau kita beri arahan banyak kali, kita sebenarnya salah guna komputer. Kita salah guna komputer. Nampak tak muka cikgu tu? Cikgu berada di kapal terbang. Okey. Berada di dalam kapal terbang. Tipu-tipu. Kapal terbang tipu. Okey, baiklah. Teknik yang kita akan gunakan yang pertama ialah kita leraikan dahulu atau kita buatkan grup. Betul tak? Masa tu rakaman tu cikgu ulang semula, cikgu tengok Syekh yang memberi pendapat. Syekh Muhammad Umar. Cikgu panggil Umar ke Syekh ke Muhammad ni? Mana satu? Boleh pilih. Umar boleh Umar. Kita tak ada nama Umar lain boleh Okey. Okey tu dengar Umar Teknik leraian ialah teknik yang memecahkan masalah yang besar kepada bahagian-bahagian yang kecil yang mudah diselesaikan. Teknik ini digunakan dalam komputer untuk mencari maklumat dengan cepat. Maklumat-maklumat ini telah dileraikan kepada komponen yang lebih kecil. Contohnya dalam perisian Google, terdapat beberapa komponen yang telah dileraikan seperti imej, peta dan berita untuk memudahkan carian. Ini contoh. Okey. Cikgu tunjuk satu apa yang dikatakan ni, lihat. Okey, cikgu buka Google, cikgu nak tunjuk kepada kamu. Okey, sebentar Cikgu type dulu. Okay. Google. Okey, mari kita lihat. Siapa tahu Google ni? Google ni kalau kita lihat, kita nampak macam satu set. Google saja satu, tapi sebenarnya kalau kita berada di atas ni, nampak atas ni ada sebelah macam titik 3x3 9 ni, 4 segi tepat. Dia memecahkan banyak benda. Peta, maps, kalender, drive, translator, Gmail, email, YouTube. YouTube ni pemilik dia ialah Google. Photos. Kalau kamu guna handset, okey. Kalau kamu aktifkan fotos, kamu tangkap gambar tahun kamu lahir. Ibu kamu ambil gambar tahun 2008. Handset itu hilang. Tahun 2020, kamu beli baru handset. Gambar yang 2008 itu ada lagi. Gambar 2008 ada lagi sebab menggunakan email yang sama. Dan Google boleh buat apa? Classroom. Pecah-pecah. Nampak apa yang cikgu tunjuk? Okey, baiklah. Cikgu stop share dulu. Teknik leraian. Mari kita tengok teknik kedua. Okey. Okey, baiklah. Dah nampak tadi? Dah nampak? Okey. Tolong lower your hand Sewangkai, Wenweru, Umar, Qurrata Ain, Yasmin. Kita nak gunakan benda tu untuk soal jawab nanti. Bila cikgu tanya majoriti, angkat tangan macam tu. Faham, angkat tangan. Okey, gunakan sebaik mungkin. Macam orang pasang signal kereta, signal motor, tak turun-turun. Orang ingat dia nak belok kanan, tapi tak belok-belok juga. Sentiasa on signal tu. Dia salah guna. Okey, baiklah. Teknik yang kedua, dalam pemikiran sains komputer, ialah teknik pengecaman corak. Apa ini teknik pengecaman corak? Teknik pengecaman corak ialah teknik untuk mengecam persamaan atau perbezaan beberapa masalah. Cerita keadaan situasi. Contohnya laman sosial dapat melakukan pengecaman wajah menggunakan teknik pengecaman corak. Cuba lihat teknologi pengecaman corak. Okey. Mobile phone. Sekarang mobile phone dah canggih.
kita nak buka phone, dah tak payah pakai password. Dia pakai apa? Dia macam mana dia nak kenal kita? Cap jari. Cap jari. Okey, cap jari orang lain dengan cap jari kamu sama? Boleh tak kita bagi handset kamu ni bagi orang lain? Bukakan. Sebab apa? Sebab Cap jari sama. sebab cap jari tak sama. Cap jari tu corak. Okey, cap corak jari. Okey, kalau kita tengok corak jari kita itu ada bentuk yang seakan-akan berbeza dengan orang lain. Tak boleh tiru kecuali kamu pandai jadi CIA ke FBI ke boleh. Okey, baiklah. Selain daripada teknologi yang kita belajar cap jari, apa lagi cap jari teknik apa? Kita boleh buka Tengok muka. tengok muka. Yes. Muka kita ni kalau diberitahu ada 7 persamaan dalam dunia. Kita tak tahu kat mana satu orang lagi serupa macam kamu, mungkin duduk di Indonesia, mungkin duduk di Rusia, mungkin duduk di Amerika Syarikat. Ada 7. Ini dikatakanlah. Okey, ada 7 serupa dalam dunia wajah kamu. Jadi susah nak jumpa tu 6 orang lagi tu yang kamu kembar macam muka kamu. Susah nak jumpa, ada 6 orang lagi. Okey, jadi pengecaman corak itu wajah ialah mengecam corak juga. Okey. Macam mana dalam sistem, contoh dalam sistem. Okey, kita buat sistem komputer. Macam mana kita nak pisahkan maklumat data apa kita nak pecahkan dalam 100 orang yang macam cerita yang sama 100 orang yang kita jumpa, kita buat pengecaman macam mana untuk kita pisahkan 100 orang ni kepada dua jenis. Cikgu nak tahu dua jenis apa kita boleh pisahkan? Jantina, yes betul. Perlahan sangat Mikael rapat sikit dengan mic. Ada satu lagi, kalau kamu guna mic yang pakai wire tu, pegang dekat mikrofon tu. Dia punya ada mikrofon dekat wire tu. Jangan mute. Kalau mute tak dengar nanti cikgu. Kamu cakap macam mana tak dengar. Okey. Mute dekat handset je baru tahu. Okey, baiklah. Itu yang pertama, yang kedua, teknik pengecaman corak. Jadi jantina kita boleh pisahkan lelaki perempuan. Macam cikgu nak susun kamu kelas, nak masuk kelas. Berapa orang nak masuk lelaki, berapa orang nak masuk perempuan. Jadi kita kena buat pengecaman corak. Pengecaman corak. Kemudian kita boleh buat pengecaman apa? Nak masuk sains komputer kerana apa? Nak masuk RBT kerana apa? Nak masuk muzik kerana apa? Kerana apa? Kita nak buat pengecaman corak pula. Apa pengecaman corak? Contohnya, kamu nak masuk sains komputer kerana apa? Itu kategori apa? Kenapa kamu nak minat RBT? Kawan lain lah, kawan kelas lain. Kenapa kamu nak masuk asas sains komputer? Dan kenapa ada kawan kamu nak masuk muzik? Okey. Beritahu cikgu. Itu cerita tentang apa? Baru tadi, cikgu ada cerita tadi, awal-awal tadi ada cikgu ada cerita. Awal tadi. Kerana apa? Kamu nak masuk sains komputer kerana apa sekarang ni? Hello? Okay, on. Kamera. Siapa on kamera nak cakap? Nur Sarah. Nur Sarah Arisa. Silakan. Ya. Okay, kamu dah on mikrofon tu? Okay. Maksudnya kamu nak jawab? Okay. Kerana apa? Minat? Sorry. Dah terjawab dah cikgu. Kerana apa tadi? Kerana apa? Cikgu tersebut tadi. Jawapan tadi cikgu tersebut. Apa dia? Ulang balik. Kenapa kamu masuk sains komputer? Kenapa kamu masuk nak minta kelas ni? Hello, Nusara? Jawapan? Dia tak dengar. Hello? Okey, cikgu buka pada orang lain. Mungkin Nusara ni dia tak dapat. Dia ada gangguan internet lah. Okey, siapa boleh beritahu cikgu? Minat. Yes, Yasmin. Kalau kita nak bercakap, kamu nak bercakap, kamu kena tengok mikrofon kamu. On ke off? Cikgu nampak mulut kamu tadi. Cikgu, untuk mempelajari sesuatu dalam komputer.
Adakah itu mempelajari? Tapi kenapa kamu tak pilih RBT? Kenapa tak pilih muzik? Kelas muzik. Kan masa kita ada buat permohonan tu, kenapa tak pilih bahagian tu? Yasmin, on. Tadi cikgu nampak kamu suara kamu. Nampak bibir kamu bergerak. Tapi tak ada suara. Ya, jawab. Kerana apa? Kerana Yes. saya suka memakai komputer. Oh, Durga dia lari daripada tajuk dia. Okey, tak apalah. Cikgu terima juga pandangan kamu. Okey, yang cikgu dengar tadi ialah kerana minat. Kawan kamu masuk RBT kerana minat. Kawan kamu masuk muzik kerana minat. Jadi itu adalah kategori pengancaman corak melalui minat. Minat. Corak ni macam mana? Minat ni. Okey, pengancaman corak. Itu pengancaman corak juga. Okey, boleh Seterusnya. Banyak lagi pengancaman corak. Bukan sekadar minat, jantina, muka, cap jari. Bukan itu sahaja. Banyak lagi. Kamu kena fikir lagi. Cuba satu antara kamu bagi satu idea pengancaman corak dalam kehidupan harian. Cepat. Selain daripada kita sebut tadi. Satu pun cukup. Satu orang. Satu. Okey. Nak jawab, tolong angkat tangan. Raise your hand. Please. Kemudian on camera, on microphone. Satu. Jangan lambat sangat. Ini kelas online. Kita jangan membazir data. Cepat sikit. Satu. Di antara ramai ni mesti ada yang tahu jawapan. Satu. Dua. Nak jawab, angkat tangan. Baru cikgu sebut nama kamu. Satu. Dua. Tiga. Terima kasih Mikael. Yes. Apa dia Mikael? Tak dengar. Mikael, muka tengok kamera, tengok. Mulut bercakap ke? Okey, mulut cakap. Okey. Mikrofon. Tak, sekarang ni mikrofon kamu. Okey, kamu ada masalah audio mikrofon. Ada masalah audio. Macam mana nak cikgu nak bantu? Okey, cikgu baca kat chatting boleh? Nanti betulkan. Mungkin benda earphone tu merosakkan audio. Okey, mute, unmute. Okey, sebentar Kalau boleh chatting pun boleh, tak apa. Tapi masa cikgu tu kena beritahulah nak angkat tangan nak jawab melalui chatting. Hello? Mikael? Tadi kita dah jawab Mikael. Cap jari kita dah beritahu. Selain daripada cap jari tadi kita beritahu tadi dalam kelas. Mula-mula dah cap jari, muka, jantina, apa lagi? Selain dari itu. Tadi kita dah jawab. Cikgu nak minta idea. Sebab kamu ni nanti satu masa kalau kamu seorang programmer, kamu kena dah tahu apa yang kita nak buat pengencaman corak. Jenis macam mana. Okay. Boleh cerita sikit tak? Okay. Murid Cina pun boleh beritahu macam mana, apa jawapan dia. Hello? Hello? Satu orang tak ada Tak seorang pun tak boleh jawab. Cikgu minta. Hello? Mencorak dari benda. Angkat tangan benda dulu contoh... Umar, angkat tangan dulu. Raise your hand. Baru cikgu panggil nama kamu. Okey, terima kasih Umar. Umar, okey. Jawabkan. Okey, masa tinggal 10 minit lagi kita sambung 10 Corak. Contoh benda. Benda apa tu? Benda. Hello? Sekali lagi. Benda banyak benda. Benda apa Umar? Okey, Daniel Afin nak jawab. Okey, Umar sekejap Umar, internet kamu lambat, lagging. Okey, Daniel. Ni. Siapa nak jawab ni? Cikgu dengar macam Umar nak sebut telur, betul? Mungkin dia rajin pergi beli telur di kedai dan ada grade A, grade B, grade C, grade D. Betul Umar? Kamu nak cakap telur Cikgu dengar macam telur tadi. Umar? Okey. Umar hang pula. Okey. Daniel. Okey, Daniel. Corak tapak tangan. Corak tapak tangan. Kamu nak ambil macam corak jari lah. Ya. Cuba cari lagi satu. Bukan pada badan kita, tapi
pada benda lain dekat luar. Tadi macam Umar nak sebut telur tadi, macam grade A, grade B, grade C, grade D. Itu pun corak juga kan? Grade A berbeza, grade B kecil sikit, grade C kecil sikit. Betul Umar? Umar nak jawab macam tu Kamu punya suara lagging tadi. Okey, ada Daniel? Dia jangan mirip sangat. Bila kita cerita tentang cap jari, jangan mirip sangat. Bagi tapak tangan lah. Kuku lah. Kita buat benda lain. Benda-benda lain. Sebab kita kena luaskan minda kita. Orang sains komputer kena luaskan minda. Okey, baiklah. Seterusnya. Okey, sekejap. Seterusnya. Okey, teknik. Cikgu terangkan lagi. Okey. Kadang, cik ada chatting. Siapa yang chatting? Agama. Yes, betul Vinashini. Terima kasih. Teknik pengencapan corak melalui agama masing-masing. Agama kamu siapa? Itu pengencapan corak. Kalau agama kamu Islam, masjid. Agama Hindu, kuil. Kalau agama Buddha, tokong. Betul. Dia akan buat summarize kat situ, kategorikan dia. Terima kasih Vinashini. Vinashini, cuba jawab melalui mikrofon sebab cikgu tak sempat nak tengok semua. Cikgu tak sempat nak tengok keadaan semua. Agak payah nak tengok semua. Macam mata memandang banyak. Okey, naik konten lagi. Okey, baiklah. Okey, kalau boleh jawab terus. Kalau ada masalah, mikrofon je cikgu akan cakap. Okey, sila buka. Sila buka teks. Okey, kemudian teknik yang ketiga. Teknik ketiga ialah teknik peniskalaan. Skala. Mana kita buat perbandingan. Skala. Macam mana kita buat skala? Skala ni kita ambil perkataan skala. Cikgu tulis sini. Okey, perkataan skala. Kalau kita faham apa perkataan skala ni. Okey. Skala ni maksudnya kita ada bagus, kurang bagus, tak penting, penting, betul tak? Itu kita buat summarize, mengkategorikan dia mengikut mana yang penting dan tak penting. Okey, cikgu bacakan. Teknik peniskalaan, okey, boleh seorang murid baca? Boleh tak? Yang line internet laju tu baca? Boleh. Siapa minta tolong rajin-rajin cuba buat yang boleh cikgu kenal kamu. Nanti naik sekolah tak adalah, ini kamu ni siapa ni? Tapi bila cikgu nampak, oh Yasmin, oh Umar, cikgu selalu sebut nama. Si Wangkai boleh baca tak? Boleh baca? Okay, semua orang boleh baca kan? Nak faham kena daripada guru lah. Guru menerangkan. Hello, si Wangkai? Tak nak? Okay, si Wangkai dah buka mikrofon. On, mic. Okay. Teknik peniskalaan ialah okay. Peniskalaan. Peniskalaan ialah teknik yang menentukan aspek penting dalam sesuatu permasalahan. Contohnya, ketika mencari maklumat dengan menggunakan enjin carian Google, komputer hanya memaparkan maklumat yang penting tanpa Udah mana? Penting. berkaitan berdasarkan kata kunci carian tersebut. Ini satu contoh yang baik. Okey, tengok Baiklah, kamu selalu guna Google tak untuk mencari? Contoh, nak cari nama cikgu. Siapa cikgu Suhairi ni? Nak selidik mesti Google dulu. Pernah buat? Ada buat? Cari-cari kat Facebook. Pernah. Betul? Okey, kamu nak cari nama cikgu Muhammad Suhairi Ahmad. Bayangkan kalau kamu cari perkataan yang penting. Daripada 3 tu, 1 perkataan penting. Yang mana lebih penting? 1 je. Daripada nama cikgu, kamu nak cek cikgu. 1 nama penting. Yang mana? Suhairi. Kenapa? Suhairi. Okey. Mesti ada sebab. Suhairi. Sebab kalau Suhairi, kalau cari Suhairi, apa jadi? Senarai dia akan jadi lebih banyak ke lebih sikit? Banyak.
Banyak? Banyak. Kalau buat Muhammad, Banyak. kalau letak Muhammad, Sikit. sikit. Banyak. Dah terbalik dah tu. Banyak. Cuba tengok, berapa orang nama Muhammad kat sini? Dalam kelas ni. Muhammad Mikael ada 2. Betul tak? Maksud di luar tu kalau kamu cari Muhammad, nama lelaki Melayu Islam ni dengan lelaki Islam ni, dia paling ramai yang letak nama Muhammad. Orang perempuan Islam dia paling ramai letak Nur. Sebab tu bila kita susun nama dalam kelas paling banyak huruf M. Kenapa? Kita tengok senarai nama murid, tengok dalam grup kamu, dalam kelas kamu mesti paling ramai M. Betul tak? Jadi bila banyak, kita dah tak boleh nak ringkaskan, nak cari banyaknya. Jadinya kamu kalau pilih Ahmad pun ramai juga. Jadinya yang paling unik, yang paling penting nama Cikgu Suhairi tu. Kamu akan Google nama Suhairi, dia akan jadi lebih sikit. Dan kita akan lebih cepat. Kan dia kata, nampak tak dia kata dalam ayat ni. Mana tadi? Ketika mencari maklumat dengan menggunakan enjin carian Google, komputer hanya memaparkan maklumat yang penting dan berkaitan berdasarkan kata kunci carian tersebut. Dan boleh buat cepat. Okey, kata kunci. Jadi kita boleh nampak lebih ringkas. Baiklah, selain nama cikgu lah, apa lagi kamu cari? Contoh, kamu cari apa? Kalau kamu, siapa nak jawab? Raise your hand. Apa lagi yang boleh? Okey, sebelum nak tamat ni, okey. Murid yang first time masuk kelas cikgu, dengar. Zoom akan terputus dan masuk balik, klik link yang tadi. Okey, sekarang ni, link yang tadi, okey. Murid yang ada macam contohnya tadi siapa? Cikgu check tadi, Erin ialah Suzarina, betul tak? Ramai nama, okey. Boleh respon tak Puan Suzarina ni? Okey, nanti dekat link Telegram tu ada macam dekat atas tau. Kita scroll macam mana ke bawah ke atas, dia benda kekal je kat atas tu. Itu link Zoom. Bila belajar, buka tu. Yang terbaru dia akan ke bawah dalam Telegram ASK tu. Okey, kalau yang baru first time masuk hari ni, hari Rabu tak masuk. Okey, lihat pada klik link yang di atas, ada satu link tu tak bergerak-gerak. Pergi klik link tu, klik link tu. Link dia namakan link Zoom. Dia akan pautan dia akan pergi ke Zoom. Okey, tu cikgu ingatkan pada murid yang baru masuk. Sebab kita nanti dia akan terputus. Tunggu dalam masa 10 saat, cikgu masuk dulu baru kamu masuk. Kalau cikgu tak masuk, kamu tak boleh masuk. Cikgu yang boleh aktifkan dia. Okey, boleh lah? Okey, baiklah. Kita tak perlu link-link baru. Cikgu pakai kekal link tu je. Itu yang cikgu best pakai Zoom. Kalau pakai Google Meet, nak tukar-tukar, nak kena bagi link baru, tak payah pakai. Cikgu ni tahulah. Cikgu komputer kan? Kamu pun belajar komputer dengan cikgu. Kamu mesti tahu ciri-ciri kenapa cikgu saya guna Zoom. Kenapa tak guna Google Meet? Sebab cikgu melawan arus. Cikgu melawan arus kerana cikgu tahu. Kenapa cikgu guna Telegram? WhatsApp tak bagus, WeChat tak bagus. Telegram best. Okay, kamu boleh lepas ni beralih ke Telegram kalau nak. Tapi cikgu akan anggap Telegram sebagai tempat rasmi. WhatsApp lah dengan ibu, WhatsApp lah dengan bapa, WhatsApp dengan adik-beradik. Tapi Telegram rasmi.